أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور كتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به جناني، وأسرع به فهمي، وقوي به عزمي، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambung daripada ayat dulu ya, surah Asy-Syura. Ayat 17 surah Syura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan, وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين آمنوا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. Allah yang menurunkan kitab membawa kebenaran, wal mizan, dan keadilan. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah, aku yang bernama Allah, aku yang menurunkan kitab Quran ini bil haqqi, membawa kebenaran, wal mizan, dan keadilan, saksama. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Bagaimana mu tahu boleh jadi kiamat dekat? Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak yakin dengan kiamat, dia nak benar kalau boleh mai kiamat dekat, sebagai mengejek dan mengani ajaran Nabi, ajaran Islam. Walladhina amanu mushfiquna minha. Sebaliknya orang mukmin, orang yang yakin, insya-Allah Allah Taala masuk nama kita lah orang yang mukmin. Mushfiquna minha, gerung kiamat. Bunyi kiamat gerung, tapi orang jahil dia nak kiamat cepat. Wa ya'lamuna anna al-haq, kerana orang mukmin tahu bahawa kiamat ni bagai benar. Ala innal ladzina yumaruna as-sa'ati Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Muhammad beritahu,
Mana-mana orang yang meragui, tak berapa percaya dengan kiamat, Rasul adalah sesat yang begitu jauh. Para hadirin semua, ayat ini sambung daripada ayat lepas. Dan bersama kita ni amat berhormat untuk Besar Kelantan. Boleh jadi beliau telah sebut kisah lawatan beliau ke Brunei agaknya. Alhamdulillah kita orang dah, mudah-mudahan negeri kita Kelantan, Darul Naim dan negara Brunei insya-Allah mendapat rahmat daripada Allah, kerana Brunei janji nak bantu kita dalam masalah hudud. Hudud benda wajib, supaya sembahyang juga wajib. Tapi dengan sebab negeri kita ni dia negeri orang Islam, lama sangat dia perintah oleh orang kafir, baik pun jenis Jepun, baik pun jenis Inggeris, baik pun jenis Perancis di Timur Tengah. Orang ni orang kafir, tak reti kiamat, tak tahu apa benda, Quran tak rajin baca, orang baca pun dia marah. Maka satu daripada benda yang timbul masalah sekarang ni ialah nak buat hudud payah. Negeri kita ni ada undang-undang khas di pusat, menyebabkan tak boleh. Kalau Malaysia ni, sebab mau sebut minggu lepas, Malaysia ni ada rakyat kena gantung sampai mati kerana dadah, kerana senjata api dan sebagainya, gantung mati. Beratus dah agaknya orang rakyat Malaysia yang telah digantung mati, tak sibuk. Kerana di negeri luar pun ada juga orang gantung. Di negeri orang putih pun gantung orang sampai mati pun ada. Jadi bila orang putih buat, dia kalau kita nak buat juga tak pelik lah. Tapi hudud ni ada hudud yang tak mati pun, tapi marah kerana orang putih tak rajin buat, Inggeris tak rajin buat, mereka buat. Di otak kita lah ni masih lagi dijajah, orang panggil al-ghazwul fikri, masih lagi dijajah oleh pemikiran Eropah. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita di Kelantan khasnya telah begitu banyak kita buat perubahan yang yang menyenangkan, yang tidak menyusahkan orang. Termasuklah reba, bank reba. Dulu reba tak ada pada cara, dan menteri tak sebut apa, Tok Lebar, Tok Guru tak kata apa, reba kat reba, Negara Putih buat reba. Tapi bila kita mari kita buang reba, menyebabkan bank-bank di Malaysia ni, khasnya di Kelantan ni, dia buat 2 kaunter, daripada 2 kaunter menjadi 1 kaunter sekarang ni. Alhamdulillah. Begitu juga masalah tutung orang dan sebagainya. Banyak benda-benda kita buat, dan insya-Allah banyak lagi benda-benda yang kita buat. Baik, ayat hari ni ialah Allahul ladzi anzal kitabil mizan. Allah nama bagi Tuhan. Kita mari sebut Tuhan, dia mari Tuhan. Daripada Tuhan jadi Tuhan. Tuhan ni kita sebut Al-Besar, kita panggil Tuhan. Al-Besar kita panggil Tuhan. Nama apa Tuhan? Orang Islam nama dia saja, iaitu Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ni tak ada orang Islam berani bubuh nama anak dia Allah. Tak ada orang Islam di seluruh dunia, masuk pak kita, masuk mana, nak bubuh nama dia nama Allah. Saya yang berdoa pada anak nak bubuh nama Allah nah, tak tubik di mulut. Alhamdulillah, gerung apa kiamat. Tapi kalau Abdullah banyak. Abdu mana hamba dan qoli. Anak saya ni Abdullah namanya, hamba Allah, qoli Allah, barah Allah. Mudah-mudahan bila dia besar kelak betul-betul jadi hamba bagi Allah, ikut Allah suruh, ikut Allah larang, apa mana Allah suruh dia buat, kerana dia ni hamba Allah. Ikut Allah larang, anak saya ni apa namanya akan berhenti. Kenapa? Dia hamba Allah. Abdullah baik, Abdul Rahman baik, apa saja nama Al-Quran 99 ni, apa kalau kita bubuh dengan Abdu, tak ada apa. Abdullah, Abdul Rahman, Al-Majid, Abdul Jabbar, Mutaqi, ikut bila. Terus bubuh dan nama kok yang tak tahu nama berapa. Nabi kata manusia di akhirat kelak akan dipanggil oleh Allah di pada mahsyar mengikut nama. Fahsin apa ni? Bi asal asma, maka bubuhlah nama comel-comel. Jangan malu kita akhirat kelak bila sebut nama satu orang ia tak tahu dia ni Melayu apa Islam ke tidak. Kalau nama tak tahu pasal. Jadi pandai-pandailah kita bubuh nama anak kita supaya atas dunia ni benar-benar comel, sedap didengar, dan dia akan menjadi hamba bagi Tuhan yang tertentu.
Abdul Jabbar ke Abdul Mutakabbir ikut gilah. Dan di akhirat kelak kita akan berasa bahagia bila malaikat sebut nama anak kita depan ramai ratus ribu juta manusia akhirat kelak, dia nampakkan bahawa anak kita ni muslim. Baik, Allah sebut aku, nama Allah ni aku buat turun kita, buat turun. Sebut turun tu arti daripada atas ke bawah. Sebut turun, turun mana daripada atas ke bawah, tu turun kita panggil. Quran ni nak beritahu pada ramai, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Inggeris, bahawa bagian-bagian atas Quran ni bahasa duduk atas. Nak boleh sapa ke bumi ni kena buat turun. Berasa kita hormat. Dan kita kena hormat pada Quran kerana pertama mari pada Allah, bukan mari pada syarikat, bukan mari pada kerajaan, bukan mari pada wabsah, tidak mari pada Allah. Dia sengaja buat turun. Sekali-sekala anzala, sekali-sekala nazzala. Tak apalah tu, anak-anak kita mengaji Arab dia tahulah. Bil haqqi, kerana kitab ni bil haqqi, bawa kebenaran. Kitab sekali berbunama Quran, sekali berbunama kitab. Dan ada tempat-tempat tu ada disebut kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi. Sekali-sekali nama dia Quran. Innahu Qur'anun karim fi kitabin maknun. Sekali dia bernama nur. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nur makna cahaya. Kita bernama anak kita Muhammad Nur. Nak suruh anak kita hati perut dia bercahaya. Bermacam-macam nama Quran yang dibubuh oleh Allah kepada Quran dia ni untuk menarik perhatian manusia. Sama ada manusia bangsa Cina ke bangsa Inggeris ke bangsa orang asli apa saja. Daya kempen, Allah Ta'ala kempen pada manusia supaya terima Quran dia ni. Dia berbuah nama sini berbuah nama apa, bil haqqi, bawa kebenaran. Percayalah bahawa Quran tak ada sabut benda hak tak betul. Semua Quran ni aku sebut apa saja, hak halal ke hak haram ke hak wajib ke hak sunat, apa saja benda dalam Quran ni hak benda sebenar. Dan tak ada orang yang tidak nak benda sebenar. Budak kecil, orang tua, orang jahil, orang kapung, nak benda sebenar. Kalau duk balah gegai seluruh dunia ni, pak kita ada balah, rumah tangga kita balah, apa nama ni, pucuk daripada ada soh benar, ada soh tidak, balas selalu dah. 2-3 hari baru ni orang muda lagi gigi ku hamba, tunggu doakan berat, bini hamba lari tu dah, bini dia lari mai wayak kita, tak apalah. Amba wayak dia so ya. Amba kata betina ni bila boleh tok lelaki kat, jaga dia tinggal mak, mari duduk umur tok lelaki. Mak pera dia kandung dia 9 bulan. Pas beranak pula darah teriak nak boleh ke apa nama ni ke bersalin. Lepas tu pula 40 hari pula duduk dapur dia. Kendong lagi, lepas tu wipek 2 bulan. Lepas tu mandi dia. Patut-patut gak anak hak tina ni tak tinggal lah mak. Moga mak pera dia, tapi bila boleh suami, bila tok lelaki, dia rela tinggal mak, dia tok lelaki. Sayangnya bini kepada tok lelaki. Bapa bini lari. Sah dah kerana mung jahat ataupun mak jahat ataupun adik-beradikmu jahat. Pandai sangat siapa lari rutin. Rutin tak lari kalau tok lelaki baik. Kalau tok tua baik, kalau adik ipar baik, tak lari. Lari bapa tok lelaki tu nah. Dan belum pada bininya kita ni rutin ni haram. Tengok dia haram, nak jamuh dia haram, nak duduk sekali kolak lagi haram. Tapi semua ni ahlaltum furujum kalimatillah. Nabi kata jadi halal berlaku kena sebut nama Allah. Bila kita ijab qabul, arti kita menghalal, Allah Ta'ala menghalalkan perkara haram. Tiba-tiba lari, apa? Bertemu ya. Nyak akak pun kelik dia. Kena terbukti kita panggil. lebih lagi apa? Ada siapa ke telinga hamba, anak-anak kita ngaji luar negeri, kadang-kadang dia kenal dengan sains sekolah universiti dengan orang luar. Balik oyak ke mak dia, oyak ten mak kita nak kahwin. Orang mana? Kelantan. Tak salah. Mak budak lelaki hak tidak Kelantan ni, bila oyak ke mak dia nak kahwin, mak dia tanya, orang mana hak tin? Oh Kelantan. Tak salah, dia minta maaf tu. Bapa, buat hamba.
Orang Kelantan bahasa awak hamba kau retin tu laki ya buah dah kopi sak okop kebu bini jom kau tu jom kau di rumah ya. Tak padan kau tu bani suruh nebah lagi suruh motong lagi tu ke dia. Kita bahasa pesing tak ingat bila kita kahwin tu email raya apa nama dia bila kahwin wajib atas suami 3 perkara al-maskan al-ma'kal wal-maskan wal-mut'am apa namanya al-maskan wal-malbas al-mat'am wal-malbas wal-maskan makan minum wajib atas tu lelaki kain pakai wajib atas tu lelaki rumah tangga wajib atas tu lelaki kita bila kahwin wajib atas tu lelaki beri makan. Kalau dia duit banyak sekalipun, dia anak kaya sekalipun, dia nak kita, dia tahu dah kita orang miskin, dia nak juga beri makan padan-padan dengan taraf kita tu, taraf kita orang miskin. Dia anak orang kaya, tapi nak kita, dia tahu dah kita orang miskin. Wajib atas kita beri makan ke dia padan-padan dengan kita, padan kita, tidak padan dengan dia tu. Kalau dia kata, hamba tak wajib makan di rumah lagi ni, dia munak kat aku. Cinta itu buta tu Melayu. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Arab panggil. Cinta itu menyebabkan orang jadi buta, telinga jadi pekak. Kalau kita nak ke orang, tak kira belah mana sekali pun aku nak ke orang itu. Belah mana pun aku nak. Hingga saya kata, Allah, orang lain tina lain dan lagi. Tadi aku nak cinta ke dia. Tiba-tiba bila balik ke rumah, buat hamba. Bini jadi hamba. Botu ni. Kain adik dia pun suruh kita basuh juga. Jadi benda lain ni siapa aku telinga orang luar pada Kelantan yang menyebabkan orang luar Kelantan tak boleh nikah dengan orang Kelantan. Malu pas kamu kau. Berat. Dia fikir buat apa dah berat. Baik. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Wal mizan dan keadilan. Mizan kita panggil pertimbangan cukup. Sebarang hukuman yang kuat turun dari langit melalui Quran semuanya adil, sama. Bila orang tanya mati wan, bila seorang mati harta pusaka pada anak laki-laki lebih pada anak puan. Allah nisfu ma tarak. Anak lelaki lebih, anak puan boleh sikit. Adil lagu mana lagu ni? Pertama sekali kita kena tahu adik-adik bukan makna sama banyak. Adik bukan makna sama banyak. Adik maknanya beri sesuatu mengikut tarah dia. Wad'un syai' fi mahalli. Tarah. Orang tina nak gapo lagi? Kita bila kahwin, mak kahwin kena atas lelaki. Orang puan dapat duit. Jadi rumah tangga kena atas lelaki. Kain pakai dia untuk lelaki. Makan minum dia untuk lelaki. Rumah tangga dia nak buat rumah ke, nak sewa ke, nak untuk lelaki belaka. Kerja gapo dia nak piti sama banyak. Moga harta apa tanggungjawab ekonomi kita panggil ni atas suami. Begitu sekali banyak. Tu dia duduk. Semua urusan-urusan rumah tangga atas tu lelaki belaka, maka padanlah kalau tak lebih harta saka bila mati boleh ke anak lelaki lebih daripada anak puan. Kerana anak puan ni boleh pitih kan, duduk saja dia. Nak beli makanan tok lelaki beli dah. Nak beli kain tok lelaki beli dah. Nak beli rumah tok lelaki ada dah. Beli bedak lah, bedak sikit tak apa. Itu dia ni sebagai contoh amat sebut. So Umar itu dikala ala sa'ata qarib. Mengetahui medwana boleh jadi kiamat dekat. Para hadirin semua beza Islam dengan sekular, dengan ideologi ni. Kita ada ideologi demokrasi, ideologi komunis, ideologi sosialis, ideologi liberal kebangsaan, nasionalis. Tak ada sebut kiamat. Tokoh demokrasi Amerika ke George Washington, tokoh demokrasi Napoleon ke apa Perancis Napoleon Bonaparte ke, tokoh komunis apa nama apa komunis ya, nama apa komunis Lenin apa, tak sebut kiamat. Nak sebut guano, orang tak tahu.
Usahakan nak tahu kiamat ni bila. Hak tengah hari ni nak hujan. Nak kemakan nak hujan mana tahu. Radar duk musim 24 jam dekat Jepun nak tahu hujan ke tak. Kadang-kadang tak hujan-hujan pun dia kata hujan. Jadi kiamat ni barang akan datang. Mana ada manusia boleh sebut kiamat, kerana kiamat ni benda Tuhan akan buat. Dunia tidak kita buat, Allah Ta'ala buat. Langit dia buat, bumi dia buat, kiamat pun dia buat juga. Dia tahu mana, kita tahu mana kiamat dia ada. Jadi bila sebut kata Islam, tak payah lari dah. Sebut lapal Islam, ingat kau kiamat. Kiamat mana balasan. Al-Qiyamah pun dia panggil. Minggu lepas kita panggil Yaumul Jam'i. Yaumul Jam'i, kiamat juga Yaumul Jam'i. Hari pipung, hari kita beripung dataran luar namanya mahsyar. Mahsyar mana tempat beripung. Satu hari nanti bumi ni akan dihancurkan, langitnya idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kararat idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhib idza rujatil ardu rajman bustatil jibal asa. Bumi ni akan dikocok, bukit-bukit akan dipenyek habis itu janji Allah. Tukang buat bumi ni, tukang buat langit, buat dunia ni, satu hari nanti dia akan peracur semua sekali. Bahkan sahabat emang batal. Jadi satu daripada ajaran Islam ialah kena ingat nak buat apa buat, tapi satu hari nanti aku akan balas. Bila balas ni? Hari kiamat, hari as-sakhah. Disebut as-sakhah. Sakhah makna benda turik telinga. Satu hari nanti akan berlaku gempa apa nama ni, ledakkan bumi yang mengeluarkan suara yang menyebabkan suara terturik telinga orang rubuh kerana begitu je. Rubuh kerana suara terderah doa. Macam-macam nama Tuhan sebut dalam Quran bagi menarik perhatian manusia. Kalau tak tertarik dengan nama ni, tertarik dengan nama lain. Jadi kesimpulannya, bila orang Melayu, orang Arab yang beragama Islam tolak Islam, ambil kemanusiaan, ambil demokrasi, maka pemimpin dia tak lagi sebut kiamat. Bila tak sebut kiamat, maka orang tak bersedia kiamat. Kau nak rasuah, kau nak tiri, kau nak kenak. Kenapa aku orang besar? Aku Perdana Menteri, aku Tok Guru orang, aku Jabatan Mak, aku DO, aku Ketua Polis, Ketua Gawat. Tak ingat sikit abuk, satu hari nanti bila dia mati, akan hidup balik. Bila hidup balik, Tuhan akan tanya. Dalam kubur lah kita tanya, malaikat tanya. Jadi benda-benda kita ada lah pengajian lain pada Islam. Pokoknya sebut Islam aja. Jadi nak percaya tak saya percaya sudah lah, tapi depan benda begini. Jadi wa mai jadi kalau Allah Subhanahu taqdir mutahamir wa ana boleh jadi kiamat esok lusa. Tak tani tak tahu. Jadi bila kiamat ni akan bagi, akan datang, tak tahu bila-bila, boleh di petang ni ke, boleh di malam ni ke, maka kenapa pun tak ada kesiapan. Siapa nak ke syurga? Ujung kiamat ni syurga sah, neraka sah. Orang panggil bermuka-muka munafik ni, dia hidup dua ni neraka. Inna munafiq dakil asfal nar. Orang munafik, orang munafik ni orang Islam yang bermuka-muka tunjuk Islam, hakikatnya tak percaya pada Islam. Sama ada dia nasionalis ke, sama ada dia demokrasi ke, sama ada dia komunis ke, dia Islam tapi dia nak kata dia ni komunis, dia takut, dia tak dia buat dalam Islam. Ni orang panggil munafik. Sebab tu dalam Islam dia tiga. Kalau percaya ke Islam satu kata dia panggil mukmin. Kalau tak percaya satu kata dia panggil kafir. Kalau percaya lebih kurang dia panggil munafik. Nama lain tu, istilah lain tu kita buat. Jadi kita kena ingat atas dunia ni, aku ni mukmin ke tidak? Kalau kita tidak mukmin, kita kena usaha supaya kita jadi mukmin. Mukmin maknanya percaya. Apa tanya semaya, tinggal buat, tinggal berapa, pergi semaya. Siapa tanya bayar hutang, walau belah mana susah kaya pun kena bayar hutang. Tanya kita berdepan dengan anak bini berapa, kita kecek ahsanukum akhrabukum min yawmatin ahsanu akhlaq. Mana orang hak dekat dengan aku akhirat kelak, orang hak baik dengan laki bini. Kita di akhirat kelak, kok kita duduk atas dunia pada hari ni. Tergantung orang. Ambo gantung adik kakak gantung orang, ambo gantung anak dengan bini adik-beradik. Kalau ada masalah apa telefon ke adik-beradik, telefon ke. Tak ada orang yang tak bergantung, tak ada. Akhirat kelak nak gantung siapa? Nak telefon siapa akhirat kelak? Tak ada orang boleh tolong lain pada hanya kita panggil syafaat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu bila lepas orang kita diminta berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah
والصلاة القائمة آت محمد رسول الفضل وبعثوا المقام الذي وعدته. Kita baca sekali. Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. Wab'athu, hai Tuhan, berilah kepada dia, kepada Nabi Muhammad ni, nama dia dilawan lepas tadi, al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji, alladhi wa'adta, ya kamu janji. Allah Ta'ala janji nak beri maqam syafaat di akhirat kelak. Sebab tu bila kita ambil sembahyang basuh muka, Imam Ghazali tulis dalam kitab dia. Imam Ghazali ni antara orang yang masyhur dalam Islam. Tuk Pekoh, faqih pun dia, sufi pun dia, tasawuf pun dia, pekoh pun dia. Ditulis bila kita basuh muka, kita doa Allah bayyid, Allahumma bayyid wajhi yawma taswaddu fil wujuh. Ya Tuhan, minta muka aku jadi putih seri ketika mana muka orang lain hitam lagi. Akhirat kelak ada hak muka seri putih dan ada hak muka hitam. Ya matabyaddu wa taswaddu wujuh. Akhirat kelak Muhammad ada hak muka hitam kelak. Kerana musim malu, tak ada orang nak buat. Ni hak buat pandai-pandai di atas dunia. Ada orang muka putih seri, nampak senang. Bagaimana orang main Kota Baru ni, kalau hak berjalan kita boleh ceng. Kalau muka nampak cerah tu, pitih ada tu. Kalau nampak kedua dua pitih tak ada tu. Terus nak pakai yang kopi tak ada. Kita boleh ceng orang ada pitih tak ada pitih. Akhirat kelak lebih teruk lagi. Atas dunia kita ada pitih, kita boleh buat tang. Kita boleh minta sedekah. Kita boleh menipu, kita boleh merokok, kita boleh menyamar atas dunia. Banyak cara nak bolehkan hidup. Tapi di akhirat kelak nak rokok kau dia. Pitih tak ada akhirat kelak. Pitih duit Malaysia kau, duit dolar Amerika kau, mah jokong tak ada. Tak laku akhirat kelak. Tak ada kedai kopi akhirat kelak. Ada orang jual beras akhirat kelak. Kau adanya ialah pahala. Orang yang ada pahala, muka dia berseri. Pahala nak rokok lagu mana? Pahala nak rokok lagu mana? Ingat benda-benda gini, insya-Allah pandailah kita buat betul diri kita. Jadi bulan pahala kita, kiamat ni dekat. Kiamat dekat. Kita ni kau, malam ni kau. Bila kiamat dekat, bila kita ni mati, kiamat, pitih mah tak laku berlaku. Kecuali pitih yang kita dicari atas dunia ni, pertama halal. Duit yang boleh kita ni, duit nego kau, nego cara halal. Pakai gaji kau, gaji cara halal. Kuti iram kau, gapo pun dia halal. Bila duit masuk dalam poket ni halal, tubik pun tepat halal juga. Tolong miskin. Nabi kita Muhammad SAW belum jadi Nabi lagi. Belum jadi Nabi tu perangai molek dah. Nabi Muhammad SAW belum jadi Nabi tu perangai molek dah. Nya tolak juga orang kafir Mekah. Waktu dia balik daripada Gua Hira, adik kakak ingat bila Nabi kita hidup betapa di Gua Hira. Nabi kita betapa di Gua Hira kan tak ada nak buat. Umur dia lebih kurang 40. Terasa pusing dia tengok perangai orang Mekah. Apa namanya, judi, bini waktu 40 seorang ikut reti nak comel, ikut kain di habiliti. Apa lagi merokok, menyamung. Merokok pula, kalau dia tu merokok malam, tak ada rumah lain, dia merokok rumah adik-adik dia. Illam tajid illa akhana, ada syair. Apa lagi, ambil pitih orang tak bayar tak berapa. Ni cerita masyhur di Mekah. Nabi nya duk tengok buat gua Nabi tikut tu tak Nabi lagi, tak ada ilmu lagi. Dia tak dia bawa diri kita apa kata Gua Hira. Kita pergi ke Mekah nak pergi ke Mina tu dari gua tinggi amba pergi Mekah tengok nak naik ada turun lagu mana busung lagu tak naik. Tapi nak atas Gua Hira tu tempat Nabi kita bertapa. Lepas pada bertapa tu kata setengah sebulan, kata setengah 3 bulan, macam-macam namanya, kata setengah 6 bulan dia bertapa di Gua Hira. Habis bekal balik, ambil bekal Muhwatin al-Istikharajah radhiyallahu anha. Bekal dia watama, air zam-zam dan sawiq. Sawiq ni kita panggil kuih kering lah, sagom lah dia panggil. Gi, habis balik. Lama-lama mari Jibril. Iqra' bismi rabbika sampai akhir.
Jibril ni makhluk yang dia tak aja tengok tubuhnya besar tak besar. Dia royak Siti Khadijah, dia kata kaki Jibril tu bila aku turun dari langit, turun daripada gua balik ke rumah, kaki Jibril ya sudul ufuk, gelak kaki langit. Kaki tu gelak kaki langit. Tubuh tak sakit pun. Kaki dengan tubuh satu tubuh. Kalau setahu kaki Jibril itu punya besarnya tu, apa gelak kaki langit sebelah, tubuh besar mana, orang lagu mana. Jadi Jibril ini konyok Nabi, orang yang begitu besar konyok Nabi. Sampai ke Nabi kata apa namanya, Nabi kata aku dekat nak mati. Royak kat retina dia, retina Siti Khadijah. Dia kata abang ni retina, jaga-jaga yang retina ada lagi. Kalau ada retina buat bini lah abang apa dengan kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innaka la tasilur rahim wa tahmil kal wa tuqri ad-dayf wa tu'in ala nafu'in ala ghaibul haq. Dia kata abang tak sawusin, abang ni orang baik. Bila abang ni orang baik, Tuhan tu akan nak orang baik. Dan tuqri ad-dayf, abang ni selalu ajak orang mai ke makan. Orang tak kena mata hidung sekalipun, bila nampak susah, abang bawa balik ke rumah jamu. Ni perangai Nabi jok pada menjadi Nabi lagi. Terus saya kira lepas jadi Nabi dah tu belum, waktu dia tak erti apa sekarang pun dia ada dah panggil jibillah insaniah, fitrah insaniah. Tengok orang susah, wajib mai duana. Makan aku doa mai ke rumah, makan rumah hamba. Kita orang Kelantan jam hari tu terkenal beri jamu. Sebab tu umur orang Kelantan jam hari tu umur dia besar-besar, tapi pintu tak ada. Dia rela buat umur besar walaupun tak sudah, cadang mudah jamu. Ini pengalaman Kelantan. Lain lagu tu lagi, lain kita hari awal kedai kopi. Tak apalah, yang pentingnya orang Kelantan ni alhamdulillah suka jamu orang. Apa waktu benih badi jamu, apa namanya, badi buting jamu, bawa naik padi tahun bawa jamu, nikah anak jamu, masuk jawi jamu. Ini kaedah Kelantan kerana menurun apa Nabi Ibrahim Hasan Nabi kita Muhammad SAW. Lah ni kalau boleh teruskan lagi cik comel lah, jam sikit-sikit tak apa. Lah ni para hadirin semua, hamba kadang-kadang pagi tak ditubdu orang bagi cukup pala, tak lih tak habis pakai pinggan dulu. Nak wayak ni orang kita ni usahakan nak ngekuh gutingan tak bawa. Pergi nak cukup pala, kalau nak cukup pala mana gutingan? Tak ada. Ambil gutingan, pinjam gutingan. Jangan. Anak kita apa dia pinjam orang? Dia kecil lagi pinjam. Tua minta sekolah pula. Jadi benda-benda gini, ajaran agama ni, benda kecil-kecil gini, lupa daripada kita. Tu dah nak pergi cukup pala. Umur tu lebah, umur tu gugur. Tak bawa. Air. Mana air? Air zam-zam sikit. Mana? Air tumpah tu dia. Guting? Tak ada. Ambil guting orang. Jangan. Anak kita ambil pinjam barang orang, ambil barang yang lengok-lengok kelik gitu. Jadi benda-benda gini perlu kita boyak kampung-kampung. Mudah-mudahan semangat qirad daif, jamu orang yang datang ni terus dulu. Wa tahmilul kalla. Abang ni suka pikul beban orang. Maknanya Nabi tahu kalau orang itu anak ramah, harta tak ada, lekat hutang banyak. Nabi tu nak bayar. Nabi tu nak bayar kedai ucik Nabi tu nak bayar. Bayar siapa dia? Bayar orang yang miskin kampung, bukan waris dia. Tapi dengan sebab Nabi tahu dia ni apa, anak ramah, miskin, berhutang sana berhutang sini. Jam hari itu pula berhutang pula apa, rida mudha'af. Riba tu. Bukan. Maka Nabi ambil piti dia betul-betul, tolong dia bayarkan. Jadi Siti Khadijah kata, Tuhan tawakkan nak khabar, walaupun kena peluk dalam Gua Hira, orang tak kena mata hidung Jibril, tapi abang tak sahusin lah, kerana orang abang yang berjuru wa ta'ala wa ibidayah, dan abang tolong selalu orang susah. Orang susah Nabi tolong, kita dia apa semua sekali. Jadi nak wayak yang para hadirin semua, Nabi kita Muhammad ni belum jadi Nabi tu berjuru dah. Lepas dia Nabi lebih lagi berjuru. Bapa tolak ajaran Nabi Muhammad.
hak halal hak haram, termasuk hudud lah, termasuk apa semua, termasuk yang tu orang pun sekali. Belum pada Kelantan ni kita pegang tahun 90. Orang tu di Kelantan ni rambut keriting. Situ kedai keriting, sini kedai keriting, dah keriting. Tapi alhamdulillah ni tak keriting dah, rambut keriting pun tudung. Dan buka rambut ni aurat kita panggil. Batu okey kita semaya pakai kekan bila tubik sorak rambut. Dia kata batal mayat dia. Kenapa? Rambut dia tubik sorak. Sorak tubik kekan batal semaya. Apa kata sebut pala lah. Jadi hari itu para hadirin semua begitu sekali. Masyarakat kita jahil dengan agama. Cok sibuk buat jalan, buat getuk. Cok akhirat tak cara. Jahil. Kok jahil aku ni bola undi ya. Teman kerja. Jahil pas kita. Saing hok jahil. Hok jahil hok buta. Kita ada mata saing dia buta jadi driver. Apa ya? Yasta'jil. Kama itu yang kata orang yang tidak beriman yasta'jil biha. Orang yang tidak mukmin nak sangat kiamat. Waktu Nabi ada di Mekah, di Madinah baik. Nabi wayak. Kita apa tadi dah. Kita ni akan mati. Tidak kita yang mati, bumi ni pun akan mati juga. Langit mati juga. Cuma orang tak panggil bumi ni mati, orang panggil bumi acu. Kalau kita kata umuh kita belah mana kukuh pun mati. Cuma orang tak panggil mati, orang panggil utuh. Pun kayu mati juga. Cuma orang tak panggil mati, orang panggil tumbal. Kereta kita belah mana-mana pun mati juga. Cuma panggil kereta buruk. Jadi dunia ni akan mati pun kita juga. Bumi baik, langit baik. Dalam surat kadang kita panggil ni, dia daripada amai tasah, paku tu tak ada sebut muka lain pada sebut kiamat. Jadi kiamat makna bangun. Qauma yaqum qiyaman wa qiyaman makna bangun. Tiap-tiap orang mati mesti bangun. Siapa tipu dia? Supaya rupuk mapu kata racun, dia hidup balik. Mari api hidup balik. Mari banjir hidup balik. Kita legang dia ngalau apa mapu hidup balik. Jadi benda depan mata berlaku, maka bapa mu tak percaya. Jadi orang kafir Mekah bila Nabi kita Muhammad sebut bahawa dunia begitu akan hidup balik, buat nganying. La idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a innal ba'sun. Ya Muhammad, bila kita dah mati, tulang hok kerah tu hacul habis jadi tanah habis ci. Ainal ada ke sabar kita akan hidup balik. Tapi Nabi kata apa bila kiamat? Jadi wak nganyi orang Mekah, wak nganyi orang Malaysia baru dia minta jauh lah jangan wak nganyi lagu ni. Bila wak nganyi nak suruh mai kiamat dah ada. Hey Muhammad, nak tengok sikit. Nabi kata orang tak beriman dia nak menang kiamat. Tapi orang mukmin musyfiquna minha. Orang mukmin insya-Allah kita semua jadi mukmin musyfiqun. Musyfiqun maknanya gedebah tu. Gunyuk. Banyak sebut kiamat gunyuk. Apa kita bawa kereta orang ni? Bawa kereta. Kalau lesen ada dah poket. Road tax kita bayar. Gapo lagi? Lapu kita molek. Tengok polis tengah jalan. Polis blok. Tak ada apa kita. Nak blok 2-3 blok sehari tak ada apa. Kenapa? Kesiapan kita ada. Nak turun rumah tadi lesen bawa. Gapo lagi? Road tax ada. Cukup dekat. Nak tengok polis belah mana ramai tengah jalan blok sekali tak apa kita siap ada. Tapi kalau ada budak ucik tengok kereta polah lagi berjumpa polis boleh menyakit. Lesen tak ada. Moga dia budak apa semua sekali pakat berekek pergi bala polis. Apa dia kita duduk terdunia ni polis Tuhan dia tengok siang malam pagi kita. Bila Tuhan kata dia kita pakai raqib atid mereka ada perhati pada kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dalam surah Yasin hari Jumaat kita baca surah Yasin. Inna nahnu nuhyi. Surah kami 3 kali kami. Inna sungguhnya kami, nahnu kami, nuhyi kami hidup orang mati. Imam Raya kalau sepanjang mana hak mati dah aku hidup balik. Siapa dia? Aku. Tak ada. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tulis semua segala hak manusia buat atas dunia ni. Dia mati gitu, tapi sebanyak mana benda dia buat atas dunia lelon. Amor dia tengah kecil adik kakak semua masuk rekod mereka belakang. Wa atharahum dan segala kesan. Lepas pada kita tengok berapa kata berapa gialah wan semua kesan daripada kita buat tu tapak kaki kita pergi masjid ke berapa semua tulis belakang. Dan satu hadis lain, hadis kursi. Iza matal mar'u yabki lahu mawdi'an.
Bila seorang mati, ada dua perkara hak teriak. Bila kita mati, ada dua benda hak menangis belah kita mati. Pertama, tempat sujud. Kita semaya atas dunia ni, tempat sujud tu berasa bahagia. Kerana aku jadi tempat disujud oleh mamak, oleh timah, oleh berapa. Bila kita mati, tak sujud lah kita. Teriak dia, tak, mati dah. Mungkin tempat aku dia sujud sini. Yang keduanya, wa mas'adu amalih. Yang keduanya, tempat naik amalan. Amalan kita buat, ambo duk mengajar, adik kakak dengar, ni amal. Ambo duk ceramah, adik kakak dengar, itu amal. Amal aktiviti. Apa saja guru kita dipanggil amal. Tiap-tiap amal yang kita buat, tiap-tiap aktiviti kita buat, duk kedai kopi ke, buah ke, berapa, itu amal. Amal ni sudah melekat naik. Ta'aqabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar. Malaikat siang tu jaga siang. Petang ni bila murid naik, hok jaga kita malam tu pula. Jadi amalan kita yang kita buat, kita semayang, kita ceramah, kita duduk kuliah, kita tolong orang ginyaku, semua sekali ni dia naik. Ada saluran dia naik. Apa telefon kita? Telefon kita pecek, tak masuk lain orang. Lain orang dia pecek telefon dia, tak masuk lain kita. Mana ada saluran dia. Kita heran je buat mana pokok saing. Pandai. Telefon kita pecek mari. Tak begitu telefon orang. Tak ada. Hak intik lain lah. Tapi maknanya sebagaimana telefon kita ni kita boleh guna, tak masuk dalam lain orang. Lain orang tak masuk dalam telefon kita, begitu juga amalan. Amalan kita naik. Naik ke langit. Bila kita mati, lain ni kosong. Teriak dia. Tak ada, tak naik dah amalan. Lemah. Kerana lemah mati. Tak naik dah amalan. Jenak. Kerana jenak mati. Benda-benda gini yang menyebabkan kita berasa sokmo nak sujud. Bila tanya sujud, berasa sokmo, beringat sokmo. Jangan jadi amalan kita naik hak jahat. Jangan naik hak tu. Malu kita di akhirat kita. Dia daripada akhir balik sampai ke mati, nak kata berapa ratus ribu juta lain naik ke langit. Jadi hak naik ni kalau boleh naik hak balik. Kerana itulah aset kita di akhirat kita. Ini benar-benar kita ingat para hadirin semua. Sebab tu kata dia, batu kita nak kiamat bila? Kiamat gilah. Kenapa kita mampu siapkan cukup? Sebab kita katakan, boleh nak rock blok pergi lah. Kenapa? Aku ada lesen. Aku kereta aku ada road tag. Tayar kereta aku tidak botak apa semua sekali. Siap dah aku. Itu dia. Ala innal ladzina yamaruna bis sa'ati la fi dhalalin ba'in. Ingat Muhammad, orang yang saya tak percaya kiamat ni, orang yang percaya tak yumaru maknanya merak, syak, ragu. Orang ragu ke kiamat. Orang Melayu dia tolak Islam, ambil kebangsaan. Orang ni sah dia tidak yakin pada kiamat. Kalau dia yakin pada kiamat, dia tak tolak Islam. Tolak Islam ambil berapa? Ambil demokrasi. Ambil demokrasi. Demokrasi ni orang buat. Amerika kau buat, Perancis kau buat, Jerman kau buat. Dia reti berapa mereka? Hak nak kiamat nak reti berapa? Dalam azab kubur, dalam kubur dia reti berapa mereka? Amerika dengan Melayu serupa sama wadah belaka. Cerdik kita ni kerana kita bergantung dengan orang cerdik. Atas cerdik dunia, atas dunia orang cerdik sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang paling cerdik. Kenapa? Atanah. Kerana dia ajar oleh Jibril AS. Bila Jibril terima wahyu dari langit, mengajar Nabi Muhammad, nak cari orang cerdik lebih daripada Nabi Muhammad, tak ada lah. Kerana dia semua masa depan ni dia tahu berlaku melalui Jibril, bukan melalui internet apa dah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Di Muhammad ayat lagi, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allahu latif. Latif. Oh, kita Melayu berhubungan latif lemah lembut. Kena kau tidak terjemah lemah lembut pada perkataan latif ni, tak tahulah. Tapi sementara jumpa terjemah lain, kita guna dulu. Latif maknanya baik hati, lemah lembut, seni. Bila barang seni, bila barang ni kuat, dia pelik tak nampak. Apa kita kata kereta api zaman hari tu guna kayu, guna arang, bakar enjin dia tu guna arang, guna batu, guna kayu api. Gagah juga, tapi tak segagah bila dia guna elektrik. Lah ni ada atom, kita panggil atom elektrik sudahlah. Elektrik jauh lebih gagah daripada kayu api, lebih senang.
Tiap-tiap benda gagah dia kohonipi kau tak ada sebab. Kayu api panah juga mengeluarkan wak, tapi tak gagah, tidak segagah elektrik. Kereta yang berjalan dengan bateri jauh lebih gagah daripada kereta api yang menggunakan agar batu. Allah Ta'ala dengan sebab dia ni tidak jenis kayu api, tidak jenis elektrik, bukan jenis, tidak jenis atom, bukan jenis Allah, maka dia latif. Tak nampak, nak tengok tak nampak, nak dengar suara dia tak dengar, nak kecak dengan lidah tak boleh, nak jamuh dengan tangan tak ada, kerana dia latif. Jadi nak kata gapo, nak buat mana gapo, tu tunggu kita jamuh latif mana lemah lembut. Tak apa dah lemah lembut lah. Allah Ta'ala Tuhan kata aku ni jenis latif, aku tak berdendam dengan orang. Kalau aku bahasa jenis kasar, aku tak makan sikit abuk pada orang kafir. Hak tak semayang, hak tak poso, hak tak bayar hutang orang, hak orang syurah, hak tiri, hak tembus ke apa ni. Kalau ikut aku jenis kasar, aku mampu habis orang. Tapi dengan sebab aku ni latif, aku makan berlaku. Hak tak rajin mayang pun boleh makan, hak mayang lekuk dari pun aku boleh makan. Ini Muhammad rakyat dia. Dengan sebab hak kafir dia boleh makan juga, kadang-kadang mu payah nak makan, maka dia jangan fikir bahawa aku sayang ke dia. Tak, aku buat hamba aku ni aku buat. Aku siap dengan bumi nah, aku siap dengan tari nah, aku siap dengan udara nah, aku siap dengan putih berah nah, aku siap dengan putih gandum, putih gapo. Nak makan belaka. Bila dia boleh makan juga sepemu, maka dia jangan fikir bahawa aku sayang ke dia. Tak. Aku nak suruh dia bertobat, mau ngajar, mau buat kuliah, mau usrah, biar dia reti lama kini dia boleh makan ni kerana aku ni latif. Kalau aku bahasa main kasar, aku mampu habis banyak orang kafir. Tapi aku tidak main kasar. Aku beri ke dia makan. Bulan-bulan tu aku beri ke dia kaki untuk pergi tempat kuliah, aku beri ke dia mulut untuk bertanya, aku beri fikiran untuk soal jawab. Tiap-tiap tok guru mesti jawab soalan yang disoal oleh orang kafir, Melayu kafir, orang Arab kafir, kena jawab. Kalau tak boleh jawab, kita kata ni tak boleh jawab lagi, nanti esok lama kita tanya orang, ataupun gini ya, dia mau pergi ustaz tu, kau tu guru, tu ayah ni kau berapa. Jangan sekali-kali kita marah pada orang bersoal kita. Kalau kita boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, kita sedar bahawa tak cukup lagi ilmu aku, ada benar orang soal tak boleh jawab. Kita mengaji. Law ni senang mengaji. Kitab banyak, internet banyak, telefon banyak, kita boleh soal apa semua sekali. Amba ingat gemula ayah hamba. Dia ni selalu mengaji dengan Allahyarham Tok Guru Haji Musa. Cik Tok Haji Musa ni orang Kebah Pasu, bekas Tok Petikhah zaman hari tu. Satu daripada perangai Tok Haji Musa ni, kalah duduk atas telinga semua. Kalau rasa duduk atas telinga semua. Catik tulis, selalu tulis pada guru-guru luar negeri. Tulis surat ke negeri Mesir, guru Mekah apa semua sekali. Menyebabkan dia mempunyai pandangan lain dengan orang lain. Dan begitu juga Tok Khorasan. Ayah hamba mengaji dengan Tok Khorasan. Hamba tak ada mengaji dengan Tok Musa. Tok Khorasan ni orang Afghanistan, Khorasan. Dengan sebab dia ni orang luar, mari tempat kita, tentulah bila dia mari sini banyak benda belai. Kita pergi Mekah, kita pergi banyak benda pelik di Mekah, tak ada tempat kita. Jadi bila kita jumpa benda pelik, kita padu tengok hak mana betul, hak negeri aku betul ke, hak sini betul. Kaedah manusia dah gitu. Sebab tu orang hak berjalan banyak ni cerdik, kerana dia pergi Jepun tengok lagu ni, tak serupa dengan dia dia terfikir hak mana hak Malak Jepun, hak Malak betul. Baru ni tu pun esko orang kata dia berhormat Cik Lanawi berhormat okey mana bukan baru, dia pergi ke China baru 2 minggu lepas. China sejuk dah ni, bulan-bulan sejuk masjid penuh, masjid tu penuh, subuh penuh, sejuk. Dan bila masuk masjid dia tak buah China, masuk terus duduk baca Quran. Kita sini tu lebar, masuk masjid tanda hati tak cakap anak ajar, mari duduk sini, duduk tanda hati. Orang komak puas-puas duduk lagi congok. Allah malah pak tu lebar kapiah, malah pergi masjid tapi malah hani. Apa budak-budak tiru, budak masuk masjid gitu juga. Sepatutnya masuk masjid, masuk rapat sah tamu mayat. Lebih kita pasal jenis Arab janggut kapiah, dia menyalati Allah, buat malu hamba.
ambo ni kalau jenis ini omam semua air panah. Bapa perangai kita masuk masjid tu malah lagi nyala tiang mana saja ada tiang dia nyala situ palo pio dagu janggu malah kata berapa dah kita ya pentingnya kita kena ubah sikap. Orang Cina tanya dia mau mariana orang Malaysia ada Islam tadi. Cina tanya orang Malaysia ada Islam ke dia? Ya ilah kita suka ke dia cakap dia kat dia lebih Islam pada kita. Itu dia benar. Dia benar begini perhari semua kena praktik molek. Disebab tu Allah latif bil ibad. Allah ni latif baik juru terhadap hamba-Nya. Terhadap yarzuqu man yasha. Dia beri rezeki pada orang dia nak. Banyak orang atas dunia ni dia beri rezeki dulu. Boleh minum air Tuhan buat. Boleh nyawa udara Tuhan buat. Dalam udara ni doktor ahli sains kata dia ada dua perkara benda tak apa tengok. Ada oksigen, ada nitrogen. Nitrogen sekecil ada pertimbangan dia 30% ke 39%. Dia timbang tak boleh banyak oksigen, tak boleh kurang benda ni. Kalau banyak oksigen jadi hangus apa semua sekali. Siapa dia kerja, siapa dia kata dia kerja Allah Ta'ala. Tak ada profesor, tak ada orang kaitan dunia ni kutip betul oksigen yang ada udara ni. Aku berlaku latif. Lepas tu mu nak semayang aku makan, tak semayang aku makan. Aku ni latif. Tapi jangan harap akhirat kelak lagu ni juga. Akhirat kelak fal yawma nansakum kama nasitu liqa yawmikum hadha. Hari ni gila aku lupa kamu. Hari tu mu tak cakap aku. Hari ni gila aku lupa kamu. Kama nasitum liqa yawmikum hadha, sebab benar atas dunia itu mu lupa aku. Atas dunia itu mu lupa aku, tapi aku tak pongoh. Aku latif. Hari ni gila aku pula. Hak mana jahat aku lepas aku. Mana syurga aku boleh. Hak mana baik boleh syurga. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku bahawa kami hanya diri kami sendiri. Kalau kamu tak tolong ampun dosa kami, kamu tak sayang belah pada kami, tentu kami media rugi. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina. Ya Allah, jadilah kami yang berminat dengan sembahyang dan juga anak cucu kami. Rabbana wa taqabbalna. Tuhan tolonglah terima permintaan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah pada kami suami isteri dan juga anak cucu kami sedap mata dan dunia akhirat. Wa ja'alna lil muttaqin imama. Jadilah kami pemimpin bagi golongan muttaqin. Jangan jadi kami pemimpin bagi golongan jahat dan sebagainya. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'usmata 'usmatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki kami duduk langit minta waktu turun. Wa fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami duduk perut kami tu buat tubik keluar. Wa in kana fil bahri fa atli'hu. Kalau rezeki kami di laut tolong naik. Wa in kana 'asiran fayassirhu. Kalau rezeki kami payah tolong mudahkan dia. Wa in kana qalilan fakathirhu. Kalau rezeki kami tolong banyak. Wa in kana kathiran fahawinhu. Kalau rezeki kami banyak dah tolong mudah lagi. Wa balikna fi syaratnya minta beri berkat. Jangan banyak saja tapi tak ada berkat. Minta maaf Tuhan. Jangan anak comel saja universiti dulu tapi tidak berkat. Ya Allah, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma atid barakal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allah.